Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. 奉至仁至慈的真主之名。 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. 一切赞颂全归真主，众世界的主。 Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. 至仁至慈的主。 Maliki Yaumiddin. Pemerintah pada hari pembalasan. 报应日的主。 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan. 我们只崇拜你，只求你佑助。 Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. 求你引导我们上正路。 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang murkai dan bukan juga jalan yang sesat. 你所佑助子的路，不是受谴路子的路，也不是迷雾子的路。 Amin ya rabbal alamin. 阿弥。 Assalamualaikum dan salam nuzul Quran. Kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Hari yang begitu bermakna sekali khasnya untuk umat Islam kerana inilah hari yang besar ya. Seluruh hidup kita dipandu oleh Al-Quran. Jadi pedoman kepada kita semua, seluruh rakyat ataupun seluruh kaum muslimin dan muslimat tentang bagaimana sebenarnya pegangan hidup kita yang perlu kita lorongi kepada jalan yang benar. Baik, sebentar tadi adalah bacaan dan juga terjemahan sebenarnya surah Al-Fatihah dan diterjemahkan ke bahasa Melayu dan juga Mandarin. Ini bacaan daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Othman dan juga Nurul Nadirah Liu Abdullah. Pastinya bila kita mendengar bacaan surah Al-Fatihah dan juga terjemahan yang kita dengar tadi cukup harmoni sebenarnya. Bagaimana menerangkan, bagi kita faham, kita baca dan kita faham, itu sebenarnya menyentuh hati kita. Itu dia. Sebab Al-Quran ini satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana terkandung pelbagai ilmu tentang berita yang gembira, tentang perintah, tentang ancaman, tentang sirah, semuanya lengkap sekali. Dan rugi kalau kita tidak ada usaha untuk memahaminya. Dan saya pun sangat gembira kerana hari ini kita dapat bersama lebih dekat dengan Quran. Moga-moga menjadi asbab untuk memahaminya yang lebih mendalam. Baik, alangkah indah jika Quran ini diterjemahkan dalam pelbagai bahasa yang mana kalau orang itu tidak belajar, dan bahasa Arab ni adalah bahasa yang tinggi di sebenarnya ilmunya dan juga memerlukan kepada guru untuk terjemahkannya sebab bimbang nanti terjemahan yang tidak tepat dan sebagainya perlu kepada mereka yang arif untuk mendalami dan menggali. Tapi bagaimana mendalami mendalami dan juga menterjemahkan itu mungkin satu cabaran sebenarnya. Kita tak tahu bagaimana kan, mungkin selama ini kita hanya membaca saja. Masa dulu bila kita baca Al-Quran Majid tu dia cuma ayat kalimah suci Allah sahaja, tidak ada terjemahannya. Tapi disebabkan teknologi, perkembangan ilmu Al-Quran itu sendiri telah membawa satu lagi inovasi dan juga kreativiti daripada penerbit mushaf Al-Quran ini, maka wujudnya terjemahan bahasa Melayu kan, terjemahan bahasa Inggeris supaya mereka nak kita sebagai mukminin sendiri mendekati dan memahami. Supaya juga kalau kita cakap bahasa Inggeris kita tak faham pun masuk tinggal kiri, tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Walaupun sebenarnya Quran ini kena ada guru untuk memahaminya sebab kalau kita baca sendiri takut kita salah tafsir. Itu bahaya. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat apa idea di dalam surah berkenaan. Justru ada banyak usaha telah dilakukan oleh Persatuan Dakwah untuk memahami bahasa itu dalam ramai yang mualaf ini. Kadang-kadang mereka ni lebih faham dengan bahasa asal, bahasa ibunda. Jadi lebih dekat. Bila dah faham semua itu, mungkin masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi daripada terjemahan kepada tafsir dan seterusnya. Mereka ni boleh menghafaz dan juga menjiwai ayat Quran itu sendiri. Apapun Al-Quran itu adalah sifatnya untuk dibaca. Jadi kita sama-sama membaca dan memahami isi kandungan kerana seperti mana tadi Fetri cakap,
mukjizat terbesar yang kita perlu memahami isi kandungannya yang membawa kita kepada panduan hidup kita sebenar. Jadi malam ini Fariha juga akan membawakan bagaimana lembaran Quran ini adalah satu perkara yang sangat-sangat indah sebenarnya. Sebab ini antara penceritaan bagaimana kita menceritakan. Selalu kita baca Al-Quran, kita tahu Quran tu dah bercetak kan. Dah ada dah, siap pergi kedai sana sini beli. Tapi bagaimana permulaan tu sebuah mushaf. Mushaf ni adalah naskah Al-Quran yang ditulis tangan kan. Sebenarnya bagaimana proses itu dibuat sebelum kita dapat yang mudah tu, bagaimana kerja-kerja sebelum tu. Dan bagaimana sirah dan juga sejarah sebenarnya bermulanya pengumpulan dan juga penyalinan Al-Quran sehingga hari ini kita generasi kini ni dah boleh baca Al-Quran dengan mudah. Dah ada terjemahan dan sebagainya. Ramadan ini memanglah kita akan kenyang dengan ilmu Quran daripada kisah Fusarati. Jelas juga akan membawakan bagaimana Quran ini dilupuskan. Dan ada ketika saya mengikuti misi lupuskan tu, ada pakcik ni memang sensitif. Dia tak suka macam Al-Quran ini dilupuskan semua. Dia kata, saya sedih sebab Quran ni nak lupus. Kita saya suka dilarutkan. Sebab dia betul menyantuni di cara untuk kita bakar ke, cara untuk tu semua dengan tertib. Dan tidak boleh macam memanglah Quran nak dilupuskan, tapi dia rasa macam Allah sedihnya sebut lupus ni sebab Quran ni mulia, kena larutkan, kena ada adab. Tak boleh buang macam tu, campak macam tu. Bermaksud dia ada martabat. Walaupun dah jadi dah hanyut ataupun dah hanyut, dah terbakar, dah rosak, tetap ada ketinggian martabat ilmu Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran itu, ini saya nak petik daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, sebab doktor pun terbabit juga dalam dokumentari Tinta Syurga yang akan disahkan pada malam ni. Saya ingat satu dia kata, Al-Quran ini kalam Allah, bukan daripada manusia. Maknanya kalam yang tertinggi kan daripada Allah SWT, wahyu yang tertinggi. Maknanya bagaimana kita, sebab tu menyentuh perasaan, sebab itu adalah kalam suci. Betul. Yang tidak ada tolok bandingnya. Jadi bagaimana mengendalikan. Fariha, walaupun kita dah masuk zaman yang moden, tidak boleh ubah walau satu huruf pun. Dan dia akan terpelihara sampailah ke akhir zaman. Ada kitab yang diseleweng, tapi Quran ni dijaga keasliannya, dijaga seluruh dalam Quran itu sendiri. Baik. Hari ini nanti kita akan bincangkan berkenaan bagaimana sebenarnya Al-Quran ini merentas bahasa kita, bagaimana kita nak orang lain semua sebenarnya masyarakat dunia kan, sebab dulu Islam ni hanya di tanah Arab. Jadi bila berkembangnya sekarang ini satu dunia, jadi bagaimana usaha itu menjadikan kita masyarakat dunia beragama Islam ini untuk memahami dan mendekati Al-Quran. Dan kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman dan juga Puan Nurul Nadirah Liu Abdullah untuk kita memahaminya. Tapi sebelum tu, Fatri, kita nak tengok dulu ini berkenaan dengan audit solat. Ya, dibawakan pada setiap minggu di MHI untuk tahsin perbaiki, yang mana saya lihat Ustaz Rozi ada kongsikan. Yang pertama, kita kena banyak T dalam hidup ini. T tadabbur, T tafsir, kemudian T takwil, lepas tu masuk ke T takdis. Macam-macam lah T. Semuanya menjurus kepada untuk mengindahkan lagi akhlak dan amalan dalam Islam. Saksikan rangkumannya. Antara kesilapan seterusnya ialah dalam bab rukuk. Bab rukuk ni saya tengok ramai juga yang melakukan kesilapan. Antara yang pertama ialah dia tidak meletakkan badannya 90 darjah belakang badan ataupun tak letakkan dalam keadaan yang rata. Kata ulama, kalau boleh bila kita letak barang tu tak jatuh. Makna kata rukuk kita sempurna. Yang kedua ialah tak tomak-ninah. Tomak-ninah ni makna kata tak berhenti seketika. Paling kurang subhanallah. Tak apa, saya tunjukkan. Yang pertama, kesilapan orang kita ialah bila bab rukuk tidak meletakkan belakang badan dalam keadaan yang 90 darjah. Makna kata begini, ini yang salah ya. Macam ni. Yang betul ialah kita kena letakkan belakang badan kita menjadi 90 darjah. Kalau letak air, contoh air sirap, sedap tu, tak jatuh air kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tomak-ninah. Tomak-ninah ni kena berhenti seketika. Allahu Akbar. Paling kurang subhanallah. Jangan kita laju. Allahu Akbar.
macam patuk ayam. Tak boleh. Sebab kena ada tokmak-ninah. Ada ketenangan. Berhenti seketika pada waktu itu. Jadi ini dua kesilapan yang perlu kita perbaiki. Yang pertama ialah pastikan belakang badan kita sama rata 90 darjah. Letak barang tak jatuh. Yang kedua, tokmak-ninah. Berhenti seketika paling kurang. Subhanallah. Dapat sesuatu? Apa lagi? Jomlah kita amalkan. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan pengisian kita pada Selasa 17 Ramadan seperti dengan Nuzul Quran ini. Kita terus bersama dengan tetamu kita, Fetri. Ini kita nak bicara berkenaan dengan Al-Quran merentas bahasa. Ya, Quran ni bahasa yang sarwa jagat, yang difahami semua, namun sebagai insan yang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, amat wajar kepada mereka yang arif untuk terjemahkan demi kefahaman. Bersama dengan Profesor Madia, Dr. Muhammad Suki Osman, Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersama dengan Doktor, lama tak jumpa. Ya. Puan Nadirah Liu Anullah, Setiausaha Agung Persatuan Cina Muslim Malaysia. Alhamdulillah dapat tadi kita dengarkan. Rasa indah ya. Sebab dibacakan dengan bermula dengan ayat Arab, kemudian dengan terjemahan Melayu, bahasa Mandarin, dan itulah tadi yang mana saya kongsikan bahawa Quran ni terbagi pada yang saya sempat salin notanya, tilawah. Ketika Ramadan ramai yang tilawah, kemudian ada sesi terjemahan, kemudian tafsir, tahsin, tadabbur yang begitu indah sekali. Baik, sebagai mukadimahnya Fariha. Mungkin kita nak tanya dulu Profesor Madia, Dr. Suki. Saya panggil Dr. Suki lah ya. Boleh, panggil apa? Panggil apa tak apa. Doktor. Okey, Al-Quran itu mukjizat. Kan? Kita saling dengar bahawa Al-Quran itu mukjizat besar Allah. Kalam suci Allah, kalamullah. Tapi sebenarnya bagaimana kita nak memahami bagaimana dia dikatakan Al-Quran itu mukjizat? Kan? Mungkin Doktor boleh terangkan. Baik. Terima kasih kepada 2F. Fitri dengan Faria. Al-Quran ni kalau kita lihat definisi dia pun kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang mempunyai mukjizat. Yang mempunyai mukjizat ni maknanya mukjizat tu maksud dia melemahkan sesiapa yang nak challenge kepada Quran. Maknanya tak ada siapa pun yang boleh challenge Quran. Seperti Allah sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu ragu dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran itu sendirilah. Kalau ragu, cuba bawa satu surah seumpama dengan Quran. Nescaya tak ada seorang pun 1400 tahun dulu sampai sekarang, sampai kiamat, tak ada seorang boleh bawa satu ayat, satu surah seumpama Al-Quran. Nak ceritanya mukjizat yang ada, yang terdapat pada Al-Quranul Karim. Sebab itu Al-Quran ni, kalau orang tak faham tu pun, baca tu dia akan rasa something. Lain kan? Dia rasa lain. Itu mukjizat tu. Sebab tu dia mengetuk jiwa manusia. Tambah-tambah bila kita faham, kita menghayati dan itu tujuan utamanya, maka di situ banyak faedah, banyak manfaat yang kita boleh dapat bila mana kita beramal dengan kalamullah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Puan Nadira, bagaimana melihat usaha terjemahan ini sangat-sangat membantu sebab kita dah ada, memang ada guru yang memang terbaik semua kan, guru-guru yang memang tegas dalam pengajaran ini sebab ia melibatkan ilmu tentang hukum ya. Jadi tak tulis sebarang terjemahan, jadi macam mana ia sangat-sangat membantu dalam usaha usrah ke, program amal ke dengan mualaf khususnya ya. Memang sangat membantu. Ni terjemahan ni bagi memudahkan Chinese Muslim yang kurang faham bahasa Melayu. Bukan diorang tak faham, cuma bila baca bahasa sendiri lebih dekat. Itu yang adanya usaha terjemahkan Quran kepada bahasa Mandarin. Baik. Sebelum tu kita nak tahu lebih lanjut berkenaan bagaimana sebenarnya bermula kan idea ini, bagaimana mengambil kira bahawa ini adalah satu pentingnya usaha yang perlu dilakukan oleh Persatuan Cina Muslim Malaysia. Kita nak bersama dengan Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yuen Hin sebagai presidennya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Datuk baru sampai Labuan Datuk Sekarang kat mana ni? Datuk di mana, sekarang di Sabah lagi?
Di Kota Kinabalu, ya. Kota Kinabalu. Okey. Okey. Ya, saya. Okey, Datuk. Bagaimana sebenarnya bermulanya inisiatif ini apabila memandang bahawa ini perlu dilakukan untuk mendekatkan lagi orang-orang ataupun masyarakat Cina Muslim di Malaysia ini untuk membaca Al-Quran. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fariha dengan Fetri. Saya nampak Dr. Suki di situ, sahabat saya juga, dengan Puan Nurul, Setiausaha Makmah. Baik, inisiatif untuk menterjemahkan Al-Quran ni ke bahasa Cina itu bukan baru. So, sebenarnya sudah ada pun di pasaran terjemahan bahasa Cina. Tetapi bahasa Cina yang digunakan adalah bahasa yang agak tinggi. So agak sukar bagi orang kebanyakan masyarakat luar sana untuk memahami, sebab kalau terlalu literature atau bahasa tinggi, so mereka tidak memahami. So itulah datangnya inisiatif kita untuk menterjemahkan, bukan hanya terjemahan itu semata-mata, tetapi di situ juga ada tafsiran Al-Quran itu sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran yang kita terbitkan ini mempunyai banyak nota kaki yang mana untuk memberi penerangan dan juga tafsiran kepada Al-Quran itu sendiri. Hasil ini sebenarnya projek ini telah bermula pada awal tahun 2013 lagi. Baik. Dan 2013 dan kemudian majlis menandatangani MOU di antara Persatuan Cina Muslim Malaysia atau MECMA dengan Yayasan Restu telah pun tercapai pada 10 November 2013 dan disaksikan oleh mantan Timbalan Menteri Keuangan ketika itu, iaitu Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan. Dan alhamdulillah, dia lepas MOU tu bukan semudah yang kita sangka bahawa kita nak cari orang untuk terjemahkan. Alhamdulillah, telah beberapa masa berlalu kita dapati bahawa lebih sesuai kita ambil orang tempatan, maknanya orang Cina daripada Malaysia itu sendiri yang mempunyai ilmu Al-Quran, kerana kita telah memilih Ustaz Abdul Kadir Leong untuk membuat terjemahan bersama dengan pasukan dia. Dan alhamdulillah, Ustaz Abdul Kadir Leong ini mendapat pendidikan daripada Universiti of Madinah, dan dia juga telah menghasilkan buku tajwid, buku tajwid yang mana sudah tentu ini menjadi nilai tambah kepada dia dan boleh membantu dalam usaha dia menjalankan usaha terjemahan Al-Quran dengan tafsiran yang lebih detail lagi. Usaha yang konsisten dan berterusan, ya. Baik, itu juga bersama di talian ini ialah Puan Siti Sarah Silvarani Rajagopal yang kini berada di Semenyih, katanya kerja dari rumah, namun tetap berkorban semangat dakwahnya melalui persatuan yang disertai. Puan Siti Sarah di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Dengar. Puan Siti, okey. Tadi kita dah dengar dari segi terjemahan Al-Quran, terjemahan dari Mandarin. Ini mula bagaimana Puan Siti Sarah kan katanya dengan usaha yang dilakukan menjadi antara salah seorang panel penasihat di Jabatan Mufti, lepas tu dengan pertauliahan dalam terjemahannya Al-Quran, terjemahannya ke dalam bahasa Tamil. Bagaimana usaha yang dilakukan? Okay. Pertama sekali, alhamdulillah, terima kasih memberi peluang untuk masuk program MSI hari ini, dan terima kasih dengan Tuan Fitri Yahya dengan Fariha, Puan Fariha. Dan saya pun amat berterima kasih kepada majikan saya, Multi-Riveted Muslim, yang mereka lah yang paling utama yang membantu apa yang saya nak buat, segala terjemahan tu. So saya bantu mereka buat terjemahan dari segi risalah, segi apa-apa yang disampaikan dalam yang tentang Islam tu. Itu salah satu kaedah dakwah yang diterjemahkan dalam bahasa Tamil. Apa cabaran utama sebenarnya? Saya nak tanya dulu. Cabaran utama kalian sebagai penterjemahan kan? Sudah macam tadi Datuk kata, satunya dari bahasa yang tinggi, kita kena turunkan supaya semua tu faham. Sebab untuk dirakyatkan tu mudah kan? Nak simplify semua tu, tapi pada masa sama tak lari pada makna asal. Betul. Tu. Apa cabarannya? Pasti salah. Okay. Nak tahu, sebelum Islam memang alhamdulillah ayah saya punya dia punya nak kata macam mana, sorry. Dia punya
dia punya niat memang nak anak dia semua belajar sekolah Tamil dulu. So selepas pada tu kita tak adalah sangat mengambil berat tentang bahasa Tamil. So selepas dari peringkat sekolah lepas tu habis sekolah peringkat sekolah tu masuk adalah dapat hidayah Allah dan memeluk Islam. Dan cabaran saya bila mula belajar tu, alhamdulillah semuanya saya belajar dengan guna Rumi. Walaupun guna Rumi tetapi saya tidak faham maksud dia. Dan bila mula saya masuk untuk mengajar mualaf, dekat situ saya didatangkan dengan uncle, aunty yang tak faham bahasa. Maksudnya saya kena terangkan mereka dalam bahasa Tamil. Dekat situlah menyerlahnya saya punya bahasa Tamil yang telah terkubur lama. So saya kena menyerlahkan dekat situ. So saya mula menulis dengan tangan dulu. Sebab saya belum lagi menemui apa-apa yang macam Al-Quran semua. So bila mula saya berdekatan dengan kawan-kawan dan bila saya dah sampai ke tempat yang sebetulnya dengan NGO, dan baru saya mula sedar rupanya yang perkara ni belum lagi sampai. Alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur dengan izin Allah, dengan susun atur Allah, ketemukan saya dengan majikan saya MRM. So alhamdulillah itu adalah salah satu platform saya. Saya bantu apa yang walaupun saya tak dapat nak buat apa-apa, tetapi mereka bantu apa yang saya bantu mereka dari segi kaedah dakwah, penterjemahan dalam bahasa Tamil. Doktor, baik Dr. Suki, saya nak tanya sebab kita tahu masa dulu kita kecil-kecil dia kata baca Al-Quran dapat pahala, dengar Al-Quran dapat pahala. Okey, sekarang ni bila kita baca Al-Quran, kita dengar apa kita baca dan kita faham, bagaimana pula dengan itu? Baik, terima kasih. Dia sebenarnya macam ni. Al-Quran ni al-muta'abbad bi tilawatih. Dikira ibadat bila membacanya. Baca tak faham tak pahala dah. Tetapi itu baru first step. Macam orang belajar lah. Baca mula-mula belajar ABC. Ada level lah. Ada level. Kemudian nak belajar mengeja. Kemudian baca, cikgu suruh baca lancar. Tak faham lagi pun. Nak baca lancar kan. Lepas pada itu, mestilah nak summarizekan, nak ringkaskan karangan lah apa semua. Sebab apa? Sebab kita dah faham dah. Begitu juga dalam konteks Al-Quran. First step memanglah kita nak belajar baca. Belajar baca. Sebab apa? Sebab belajar baca dapat pahala kan. Tetapi jangan berhenti sekadar itu. Itu paling penting. Ada orang dia berhenti belajar tajwid, belajar baca, belajar tajwid, lepas tu habis, stop. Bagi dia dah tamat dah kan. Sedangkan menjadi keperluan kepada kita untuk terus lagi untuk kita memahami isi kandungan Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran perlu diamalkan. Bagaimana kita nak amalkan kalau apa pun kita tak faham kan? Betul. Begitu juga kalau boleh kita baca ni ada penghayatan. Kalau kita faham Allahu Akbar, kena tartil sehingga kan kalau kita para ulama salafus salih mereka bila baca sampai kepada ayat syurga, mohon pada Allah, ya Allah nak syurga. Sampai pada ayat neraka, mohon pada Allah minta perlindungan daripada masuk neraka. Sebab mereka faham. Tapi kalau baca tak faham, iyalah dapat pahala, tetapi tak sama dengan orang yang baca yang faham. Jadi ini step untuk menterjemahkan ni cantiklah. Sangat cantik ke dalam pelbagai bahasa kerana ia dapat memberi kefahaman terhadap isi kandungan Quran. Sebab itulah saya teringat dalam surah Muhammad tak silap ada perintah Allah supaya kita ni mentadabbur Quran, Ustaz okey, lebih mendalam. Dan kita lihat kepada Datuk, mungkin nak komen sikit bagaimana mungkin kerjasama pelbagai pihak dalam usaha untuk mencantikkan. Kadang-kadang mungkin peringkat awal ni terjemahnya begini, mungkin nak upgrade lagi daripada waktu ke waktu sehingga betul-betul mencapai matlamatnya. Macam mana Ustaz, Datuk melihat ini program yang berterusan, yang sentiasa terbuka untuk penambahbaikan dari waktu ke waktu, Datuk? Silakan. Ya, betul. Terima kasih, Fetri. Memang usaha pembaikan itu berlaku sepanjang masa. Sebab itulah kalau boleh kita nak Al-Quran kita ni terjemahan dia perfect actually. Tetapi tidak mungkin kita dapat perfect terus. Kalau kita terlalu perfect, mungkin ia tidak terhasil lagi sampai hari ini. Sebab itulah dari sudut itu kita bermula dengan kerjasama dengan Yayasan Restu sendiri, dan kemudian kita mulakan dengan penerbitan juz amma dan juga surah pilihan. Dari situlah kita mengorak langkah sampailah sehingga melengkapkan terjemahan seluruh Quran itu sendiri. Sebab itulah mengambil masa yang agak lama, iaitu 9 tahun, bermula daripada 2013 lagi. Dan alhamdulillah insya-Allah Quran yang telah pun siap dicetak ini insya-Allah
akan dilancarkan insya-Allah pada 25 hari bulan ini. Baik, kita ada Al-Quran bersama betul. dengan Puan Nadira. Ini yang akan Ya, dilancarkan. betul. Akan dilancarkan. cantik. Ketebalannya? Boleh tengok. Jadi bagaimana macam Puan Nadira sendiri kan pengalaman lah bila terjemah terbabit sendiri dengan terjemahan ni. Bagaimana cabaran yang dilalui pula. Tadi kita dah dengar Puan Siti Sarah. Sebenarnya kerja terjemahan ni bukan kerja yang senang sebenarnya. Sebab saya sendiri sebagai seorang penterjemah, bila kita dapat satu teks, nak dari teks asal ke teks sumber, kita kena cari persamaan. Sampai cari makna yang tepat. Kita kadang satu teks tu kita tak boleh direct translate. Kita kena cari yang sesuaikan keadaan. So bukan kerja yang senang. So itu sebab ambil masa lebih kurang 9 tahun. Sebab kita memperbaikkan semua, buat baca semula. Beberapa kali Ustaz Kadir Leong yang ketua yang buat terjemahan ni, dia buat semakan semua. So memang ambil masa. Dalam banyak-banyak surah, surah apa yang bila Puan Nadira buat terjemahan tu betul-betul menyentuh hati? Saya tak terlibat langsung terjemahan ni, saya hanya sekretariat. Ustaz Kadir Leong yang terjemahan. Cuma saya tengok dari tepi saja. Sebab cantik. Mimpai mah. Apa dia? Ini memang Datuk. Itulah Fitri tu macam ni. Dia kalau bergurau sebab dia tahu Mandarin, Datuk. Okey, cantik dia. Datuk kalau nak cakap Mandarin dengan dia boleh, Datuk. 你好吗？很好。很好，谢谢。非常。 你呢？ Tadi kita dengar lagi, Tenggi nak dengar sebenarnya Al-Fatihah dalam Tamil. Mungkin dapat Puan Siti Sarah dapat bacakan terjemahan Al-Fatihah dalam Tamil. Daripada awal, Boleh. saya mula daripada ta'awuz dulu. Boleh. Okey. Faham pun buat faham ya, tapi sebenarnya terjemahan tu. Okey. சபிக்கப்பட்ட ஷைத்தானிடமிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ஓதுகிறேன். அனைத்து புகழும் அகிலத்தாரின் இறைச்சனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. அவன் அளவற்ற அருளாளன், மிக கிருபையுடையவன். அவனே நியாயத் தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி. எங்கள் இறைச்சகா, உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம். நீ எங்களை நேரான வழியில் நடத்துவாயாக. எவர்களின் மீது நீ அருள் புரிந்தாயோ அத்தகையோரின் வழியில் நடத்துவாயாக. அவ்வழி உன் கோபத்திற்கு உள்ளானவர்களுடையதும் அல்ல, வழி தவறியவர்களுடையும் அல்ல. இது உண்மை. என்ன சொல்லப்படுகிறது? எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவன். ஸதகல்லாஹுல் அஸீம். Subhanallah, itu dia. Bahasa Quran Surah Jagat dan sampai kepada kaum yang pelbagai. Jadi begitu indah sekali Quran ni. Kalau kita tadabbur, baca dengan tartil, kemudian kita lihatlah sedalam-dalamnya isi dalam Quran ini. Baik, terima kasih kepada tetamu kita untuk hari ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, kepada Puan Nurul Nadirah Liu Abdullah, dan kepada Puan Siti Sarah juga kepada Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Hun Yin yang berkongsi ilmu, pengetahuan dan segalanya. Nandri Shishiniman. Waalaikumsalam. Baik, sedikit kita nak warakan berkenaan dengan malam ni dokumentari Cinta Syurga. Ini untuk sebagai istimewa Nuzul Quran. Kita meneruskan bagaimana memperlihatkan perjuangan individu-individu tertentu untuk meneruskan tradisi Rasulullah SAW dan juga para sahabat dalam pengumpulan serta penyalinan kalam suci Allah dalam sebuah mushaf. Mushaf ni iaitu naskah Al-Quran bertulis tangan. Jadi saksikan jam 9 malam di TV3 malam ni ya. Syurga Mandarin apa? Ha? 天堂 Oh. InsyaAllah kita bermenci. 天堂 Okey.
Itu dia. Baik, sebentar kita akan bereaksi ketiga. Kembali nanti kita akan bawakan berkenaan dengan kempen Ramadan Raya 2022. Lepas itu ada kita resipi untuk nenek. Resipi apa? Nenek suka apa? Nenek suka apa? Belum nenek lagi. Baik, ini berkenaan dengan kerabu kulit ubi. Kerabu kulit ubi? Kulit ubi? Macam mana? Itulah. Ubi apa? Ubi apa? Rangkumannya kami kongsikan untuk anda, tapi simpan ya untuk tengok berbuka nanti. Saksikan. Masyarakat Melayu dahulu sering menjadikan sumber alam sebagai bahan masakan utama. Tumbuh-tumbuhan adalah antara makanan sampingan mereka. Namun, peredaran masa, makanan tradisional Melayu ini kian hilang ditelan zaman. Abdul Syukur Ismail atau lebih mesra dipanggil Pak Tam, 71 tahun, tidak lokek berkongsi resipi makanan orang lama yang diwarisi daripada arwah neneknya. Anak kelahiran Johor ini pernah berkhidmat sebagai chef di atas kapal lebih setengah abad. Selain gemar memasak, Pak Tam juga pandai mengait dan kini menjadi sumber pendapatannya. Dalam segmen resepi Atuk Nenek, Pak Tam akan menunjukkan masakan kerabu kulit ubi kayu, menu unik kegemarannya dan menjadi hidangan tradisi orang lama sejak era 50-an lagi. Resepi ni Pak Tam belajar masa umur Pak Tam dalam 10 tahun lah. Jadi Pak Tam lahirkan tahun 50, jadi tahun 60 lah. Jadi maknanya resepi ni sebelum mungkin pada zaman Jepun lagi dah ada lah. Inilah bahan-bahannya. Jadi ubi ni kita dah potong, kita keluarkan kulit. Inilah bentuk kulit ubi yang kita nak gunakan. Bila dah masak, kita buang air dia. Lepas tu, kita tuangkan dalam bekas. Kemudian kita masukkan udang kering yang telah dicampur dengan bawang. Okey, gaul Kak. Kemudian kita masukkan bawang putih, halia yang telah diracik. Ini daun cekur dengan bunga kantan. Kelapa yang telah digoreng, disangai tanpa minyak. Setengah aja. Dan sedikit bawang besar. Separuh je Kak. Satu labu tu kita ambil separuh je. Okey. Akhir sekali kita campurkan dengan air asam limau. Jadi di sini saya gunakan 5 biji limau kasturi. Inilah air banyaknya. Tak mau masam-masam sangat. Kalau kita nak pedas, bolehlah kita taruh cili padi. Cili padi ni optional. Inilah cara membuat kerabu kulit ubi. Okey, puan-puan, sekiranya puan-puan berminat atau suka, bolehlah mencuba resipi arwah nenek saya yang zaman berzaman. Sekian, terima kasih. Kembali di MHI dalam Biru Berpadu tentang Quran. Kita masih lagi dalam usaha untuk semarakkan kempen Ramadan Raya tahun 2022. Kali ini usaha untuk pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3
yang mana banyak sekali limpahan pahalanya. Dan bersama dengan Ustaz Maulana Iqbal Zain yang merupakan pendakwah dan juga wakil Masjid Bukit Sentosa 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ramadan bulan yang begitu mulia, ditambah ada usaha untuk membina masjid ya, Rumah Allah. Pasti ini satu perkara yang sangat-sangat hebat dalam konteks sedekahnya. Macam mana Ustaz melihat ini satu perjuangan yang penting sebab kita bila membina masjid ini ada sumbangan besar kepada ummah Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Saya ingin kongsikan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik yang lelaki maupun yang perempuan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan lipatan kali ganda ganjaran dan bagi mereka ganjaran yang banyak sekali. Jadi ini adalah sebuah amalan yang besar, iaitu bersedekah, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi sebuah sedekah, infak dan wakaf yang mengalir pahalanya sentiasa, iaitu dalam membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin kongsikan tentang pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 di Rawang Selangor yang sangat memerlukan sumbangan daripada anda untuk menyiapkan pembinaan masjid ini. Masjid ini telah mendapatkan kelulusan daripada pelbagai pihak, antaranya adalah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, pemilik tanah Majlis Daerah Hulu Selangor, Persatuan Penduduk Bukit Sentosa 3. Jadi pembinaan masjid ini akan menelan belanja sebanyak 10 juta ringgit. Jadi kami amat berbesar hati untuk mengajak muslimin dan muslimat untuk menyumbang ke dalam pembinaan masjid ini. Baik. Jadi saya perhatikan memang nampak cantik, namun kita mencari kecantikan di dalamnya Ustaz ya. Bila mana ada masjid ini terbina, pastinya dia membuka kepada ruang seperti anak-anak tahfiz ya, projek komuniti masyarakat dan sebagainya. Jadi macam mana melihat ini sebagai pembangkit untuk memperkasakan ummah sebenarnya. Masjid ini menjadi fungsinya meluas sekali Ustaz untuk membangunkan masyarakat. Ya, benar. Kita berhasrat agar dengan pembinaan masjid ini ianya akan menjadi syiar Islam dan memudahkan manusia untuk beribadah, dan jika ianya siap ia dapat memuatkan sebanyak 1,500 jemaah dan setakat ini kita sudah dapat mengumpul sebanyak RM780,000 yang mana jumlah kos keseluruhan adalah 10 juta ringgit, dan kami masih memerlukan sebanyak RM9,220,000. Jadi saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang agar setiap ringgit itu menjadi currency yang laku untuk kita pergi ke negeri akhirat. Dan antara kemudahan yang disediakan dalam masjid ini adalah antaranya dewan seminar, ruang solat, perpustakaan, kelas tahfiz, kios perniagaan, bilik pengurusan jenazah, pejabat pengurusan dan lain-lain. Itu dia. Yang mana tadi Ustaz sebutkan bahawa mata wang yang paling laris di akhirat nanti ialah mata wang yang berinfak, sedekah dan juga masjid. Ustaz, sekali lagi kita nak warakan bagaimana nak menyumbang ataupun memang Ramadan ini semangat tinggi untuk sedekah kan? Kita dapat warakan cara untuk menyumbang. Baik, saya ingin mengajak kepada muslimin muslimat yang dermawan, yang budiman agar menyumbang kepada pembinaan masjid ini, yang mana nombor akaunnya adalah seperti tertera di kaca TV anda. Anda boleh snapshot, ambil gambar dan screenshot. Dan ataupun sumbangan boleh melalui online dengan melayari laman web kami iaitu www.masjidsentosa3.com. Tersebar-sebarkan, semoga kebaikan ini tersebar ke seluruh umat Nabi SAW. InsyaAllah bertambah masjid di atas muka bumi Allah ini. Terima kasih kepada Ustaz Maulana Iqbal Zain, pendakwah dan juga wakil Masjid Bukit Sentosa 3 untuk perbinaan sebuah rumah Allah yang diberkati. Dan sekarang kita nak bersetuju bersama dengan My Care, sesuatu yang menarik, Fariha. Fitri, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan kempen My Care, My Ramadan, My Care di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tapi apa pun, sebelum tu kita nak saksikan dulu bingkisan yang telah disediakan. Saksikan. Lepas tu tak nak keluar lah. Kita 4 beranak lah malam tu dalam gelap keluar. Cakap, Kak, tak ada tempat selamat dah. Semua tenggelam semua. Cakap, dengan kita paras ni, dengan akak dah hapus kepala. Cakap, dah tak selamat dah nak keluar. Terkesan sangatlah untuk menghadapi Ramadan ni. Sebab selalu ni kalau Acik buat kuih, letak dekat gerai kan. Tapi dah kenderaan dah tak ada. Jadi harap numpang jiran-jiran je lah yang ada kenderaan kan.
Baik, kita sedia maklum bahawa MyCare ini sebuah badan NGO yang sering memberikan bantuan di dalam dan juga di luar negara. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan kempen My Ramadan MyCare, dan bersama saya di studio merupakan Profesor Madya Dr. Muhammad Zain Kandar, ahli lembaga pemegang amanah Humanitarian Care Malaysia MyCare. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih bersama kami. Alhamdulillah. Baik. Kami difahamkan doktor baru saja pulang dari Afghanistan, maksudnya memberi bantuan di sana. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya apakah desakan yang berlaku di sana untuk sehingga mengagihkan bantuan kepada pelarian di sana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 19 hari saya berada di bumi Afghanistan dan 2 hari di Pakistan, menemui pelarian-pelarian sama ada IDP, internal displaced person, iaitu pelarian dalam negara maupun pelarian di luar negara di Islamabad di Pakistan. Jadi mereka dalam keadaan yang sangat terdesak selepas 10 tahun Rusia meninggalkan Afghanistan dan juga 20 tahun Amerika meninggalkan Afghanistan. Maka keadaan sangat kritikal, mereka meninggalkan pelbagai masalah di dalam negara Afghanistan. Daripada kemiskinan, ketiadaan pekerjaan, infrastruktur yang tidak terurus. Bayangkan sejumlah lebih 250,000 rakyat Afghanistan terkorban, dan ini mereka meninggalkan bukan sahaja balu-balu tetapi juga anak-anak yatim. Di mana saya pergi, sama ada di kem-kem pelarian maupun di tempat pusat bantuan yang diuruskan oleh NGO tempatan, kami temui balu-balu dan juga anak-anak yatim yang memerlukan bantuan. Jadi kami membawa bantuan dalam bentuk pek makanan dan juga bantuan untuk anak-anak yatim, dan saya juga temui rumah-rumah anak yatim yang menempatkan mereka-mereka yang kehilangan emak dan kehilangan bapa. Jadi bayangkan bahawa daripada sejumlah 42 juta rakyat Afghanistan, 24 juta berada dalam keadaan kemiskinan yang memerlukan bantuan yang sangat kritikal. Jadi saya sendiri berada di salah sebuah kem pelarian di dalam negara yang mana keadaan kehidupan yang sangat kritikal. Mereka hanya tinggal di rumah-rumah yang dibuat daripada lumpur ataupun daripada tanah dan tidak ada infrastruktur yang mencukupi, malah kekurangan bekaran air dan sebagainya. Jadi Humanitarian Care Malaysia dengan kerjasama lokal NGO telah menghantar bantuan dalam bentuk pek-pek makanan dan juga bantuan-bantuan kepada mereka. Dan saya temui yang lebih sedih lagi bahawa setiap petang ibu-ibu dengan membawa anak mereka, mereka berkumpul di depan kedai-kedai roti mengharapkan bahawa mereka memperolehi beberapa keping roti untuk keperluan anak-anak mereka. Jadi bayangkan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, kita tak pasti sama ada mereka dapat buka puasa ataupun sahur. Dan mereka semuanya adalah saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dan juga memerlukan sokongan dan juga dukungan daripada rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik, doktor, dalam kita membantu menghulurkan sumbangan kepada saudara-saudara kita di luar negara, sebenarnya berapa target kutipan MyCare yang diperlukan untuk menyempurnakan misi kempen ini? Setelah sekian lama, lebih 11 tahun, Humanitarian Care Malaysia dalam rangka bantuan kemanusiaan ke negara-negara konflik, sebanyak 14 negara menjadi sasaran kita untuk Ramadan kali ini, dan sejumlah 2.5 juta menjadi sasaran kita. Dan Alhamdulillah sekarang ini aktivis kita, malah staf kita pejabat kita di Gaza sedang giat mengedarkan pek-pek bangkutan makanan dan juga makanan untuk berbuka puasa, dan juga kepada anak-anak yatim dan juga ibu-ibu tunggal, bahawa ini merupakan usaha-usaha kita, dan melalui juga wakil-wakil kita, NGO-NGO yang sekian lama bekerja dengan kita, seperti di kem pelarian di Syria, di Lebanon, di Yaman dan juga di negara-negara lain, termasuklah juga sebenarnya di Malaysia. Kita sedang mengedarkan bantuan-bantuan untuk mereka, sekurang-kurangnya satu keceriaan bagi mereka, ada juadah di atas meja mereka untuk berbuka puasa ataupun bersahur, insya-Allah. Selain daripada usaha-usaha yang lain yang kita jalankan seperti penyembelihan binatang-binatang
seperti kambing dan sebagainya untuk kita edarkan kepada mereka seperti yang kita jalankan di Gaza. Jadi itu merupakan satu usaha bagi membolehkan sekurang-kurangnya di Ramadan ini ada juadah untuk mereka. 19 hari doktor di sana, bagaimana impak yang memberi impak kepada doktor dan juga tim MyCare sendiri? Ya, kami merasakan bahawa usaha-usaha kepersatuan ini perlu diteruskan dan saya ingin menyerulah kepada rakyat Malaysia bekerjasamalah dengan Humanitarian Camp Malaysia kerana kita ada local NGOs yang sedang menguruskan bantuan yang kita perolehi daripada rakyat di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code dan juga ikuti perkembangan kami. Setiap hari kami update dalam Facebook bagaimanakah usaha-usaha penyaluran bantuan yang kami terima daripada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan mereka senyum juga bersama kita, insyaAllah. Bantuan yang dibuka oleh rakyat Malaysia dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan, insyaAllah. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zain Kandar, Ahli Lembaga Pembangunan Amanah Humanitarian Camp Malaysia MyCare. Harapnya rakyat Malaysia boleh memberikan sumbangan dan juga ini memberi sokongan kepada saudara-saudara Islam kita di luar negara. Dalam mereka sengsara, kita mungkin bahagia tapi mereka sengsara di sana. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Fetri dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Ada sedikit ingin dikongsikan berkenaan dengan wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Semua selepas ini di MHI. Kembali dalam Malaysia dan kita masih lagi dalam usaha untuk membina lebih banyak masjid di muka bumi ini. Kali ini kita nak meninjau dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Dan nak bersama dengan tamu kita pada hari ini, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang merupakan pendakwah bebas dan juga merangkap Duta Khas Jatuhan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Fitri ini masjid ni dekat dengan kampung Fitri. Dekat sangat Ustaz. Ustaz, kesekian kalinya kita masih lagi menyeru orang ramai untuk membina masjid ini, mungkin dengan bantuan yang lipat kali ganda Ramadan ini, membantu dalam usaha untuk kita imarahkan masjid, mempercepatkan proses pembinaannya dan melahirkan lebih ramai insya-Allah para hufaz yang bernaung di bawah pengelolaan masjid ini. Ustaz, silakan. Ya, betul. Masjid Darul Urum wal Madrasah Darul Urum wal Qiraat. Itu nama madrasahnya yang diasaskan oleh Haji Abdul Rahman Zakaria tahun 2013 yang lalu. Sekarang ni kita sedang dalam proses untuk membangunkan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah di Pantai Remis Perak, khususnya exactly tempatnya ialah di Kampung Tebuk Ian 2 Pantai Remis Perak lah. Tempat ni, masjid ni berkeluasan 4.2 ekar, salih ala Syekh Muhammad, yang ada bersebelahan dengan madrasah tu, yang sekarang ni madrasah ni masih ataupun sedang beroperasi. Selain daripada aktiviti solat yang kita nak buat, tempat ni juga mengajurkan pengajian agama. Ada kursus haji dan umrah, ada pengajian salih ala Syekh Muhammad Al-Quran dan Hadis, ada program-program ibadah terutamanya dalam bulan Ramadan ni, dan dia akan menyediakan salih asmat ruang untuk aktiviti ibadat kepada 17,000 orang penduduk sekitar Pantai Remis Perak, dan masjid ini sendiri mampu untuk menempatkan 5,000 jemaah pada satu masa. Projek ni kita telah mulakan sejak daripada tahun 2020, awal 2020 hari itu, dan kita jangkakan siap pada hujung tahun ini, dan kita nak guna dah tahun depan ni insya-Allah. Salih ala Syekh Muhammad, dan ada berbagai lagi yang kita sediakan dalam masjid ini, antaranya ialah dewan solat, dewan madrasah, dewan kuliah, bilik mesyuarat, bilik jenazah, rumah penginapan untuk musafir, tandas yang banyak dan selesa, bazar, jualan keluaran madrasah dan banyak lagi lah. Dan madrasah Darul Urum wal Qiraat juga menyediakan pengajian tahfiz Al-Quran sepenuh masa sebagai teras kepada pengajian yang memfokuskan kepada penghafalan Al-Quran serta tajwid dan juga qiraat. Dan pengajian kitab Turat juga kita sediakan di masjid ini sebagai menyambung usaha para alim ulama Islam dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat serta penting dalam membentuk kehidupan sosio agama Islam. InsyaAllah inilah yang kita sedang sediakan sekarang ni, dan peluang untuk kita berinfak insya-Allah. Ustaz, mungkin ada lagi dana yang diperlukan untuk melengkapkan pembinaan ini, sebab mudah ya,
kita ni merancang sesuatu yang terbaik untuk ummah, pasti memerlukan dana yang besar sesuai dengan zaman. Macam mana perkembangan terkini kutipan dana Ustaz? Ya? Tepat sekali kata Fitri tadi, Salih Azhar Muhammad, kita sangat memerlukan dana yang begitu besar, yang begitu banyak sebenarnya untuk membangunkan sesuatu yang besar. Target keseluruhan kita ialah 25 juta. Alhamdulillah kami nak ucap jutaan terima kasih kepada semua yang daripada awal memberikan sumbangan dan sokongan kepada usaha yang kita bangunkan, dan kita telah pun mencapai kutipan mencecah 13 juta ringgit. Ada 12 juta ringgit lagi yang masih kita perlukan. Jadi kami menyeru untuk semua para sahabat yang mengikuti program kita pada pagi ini untuk memberikan derma. Dan tak perlu was-was sebab benda tu dah ada. Kalau tuan-tuan ada ke lapangan, tuan-tuan mai ziarah lah. Ada lebih 141 batang tiang telah kita pasakkan. Dan sekarang ni kita sedang membangunkan kubah di dekat sana. Benda dah ready, insya-Allah. Pelajar-pelajar pun dah sedia untuk tunggu dekat situ untuk masuk mengaji. Dan insya-Allah tahun hadapan tuan-tuan doakan agar Salih Azhar Muhammad kita dapat sempurna dan kita dapat melaksanakan aktiviti yang kita rancang di masjid yang baru ini, insya-Allah. Ustaz, sekali untuk menyeru Ramadan ini, kita pun dah mampiri kepada 10 malam terakhir. Moga-moga ada inspirasi untuk berinfak dan membina masjid ni, banyak pahala yang melimpah ruah untuk kita berbakti. Ustaz, silakan. Jangan lupakan kita masih berada dalam bulan Ramadan, bulan yang digandakan pahala. Ni waktu yang Nabi SAW terlalu banyak sedekahnya. Apatah lagi yang kita nak buat ni bukan satu benda yang main-main. Dia merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar tempat solat. Di sini tempat orang menghafaz Al-Quran. Masyarakat berulang-alik untuk menuntut ilmu. Dia bukan sekadar masjid, tetapi dia juga madrasah. Maka jalan-jalan untuk kita dapat kelebihan-kelebihan daripada sumbangan ini terlalu banyak, subhanallah. Nabi SAW menyebutkan, Salih Azhar Muhammad, "Idza mata ibni Adam in qata' amal illa thalath." Bila mati saja anak Adam, maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah. Ini mudah-mudahan kita akan dapat dengan sumbangan kita kepada Masjid Al-Ulum wa Thayyibah. Ini pahala yang berkekalan sebagai wakaf. Yang kedua, ala ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di sini juga kita akan menyediakan pengajian-pengajian untuk anak-anak kita menghafaz Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW di ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan jadi alim ulama yang akan menyampaikan ilmu pada masyarakat yang kita akan menumpang pahala dia. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Di sini juga mudah-mudahan kita melahirkan anak-anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayahnya. Dan kita takkan ada mereka ini semua melainkan dengan sumbangan kita. InsyaAllah. Ada nombor akaun dekat situ, ada nombor telefon. Ustaz Maulana, Ustaz Bat, tuan-tuan boleh kontak insyaAllah untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang selanjutnya insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Perdana Bebas Rangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum At-Thayyibah Pantai Remis Perak. Semoga kita diberkati dan hasrat itu tercapai. Yang mana yang sedang dalam munajat ataupun dalam usaha yang terbaik untuk bina masjid, ini ruang untuk anda berbakti. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Itu dia. Terkenang Ustaz tadi sebab Ustaz ni memang lucu di laman sosial, memberi dakwah yang kebaikan. Baik. Okey, baik. Sini. Izinkan ya. Hello. Okey. Baik, kita nak kongsikan berkenaan dengan Samarinda. Khilaf Asmara. Jadi saksikan sisi berbeza lakonan hebat Fathah Amin dan Fasha Sanda di dalam drama terbaru ini di slot Samarinda Khilaf Asmara. Isnin hingga Jumaat jam 10 malam. Drama yang penuh dengan pengkhianatan cinta yang tidak diduga ini turut dibintangi oleh Nilydia Senros dan juga Fahrin Ahmad. Itu dia. Untuk hiburan anda pada waktu malam, Khilaf Asmara. Khilaf Asmara. Baik, esok kita ada apa? Esok kita mendalami cabaran masyarakat orang asli ketika bulan Ramadan di Kampung Rakuh Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang. Oh, ini wartawan Malaysia di sana ni tengok. Reaksi katanya betul cinta dengan keindahan alam yang betul-betul pure, yang sejati, yang autentik untuk alam yang indah. Jangan lupa untuk kita sebarkan Quran malam ni, 9 malam. 9 malam di TV3 Tinta Syurga. Jangan lupa saksikan. Ya, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok untuk ilmu.